السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء، وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وبعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Kekanda Tuan Imam, Tuan Bilal dan Tuan Siak, yang berusaha ayahanda Tuan Haji Nazir, seterusnya beserta seluruh pimpinan jawatan kuasa pengurusan masjid kita yang tercinta ini, para pimpinan masyarakat, pimpinan persatuan penduduk, alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat, bil khusus ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebanyak-banyak kesyukuran kita sama-sama panjatkan kehadrat Allah Rabbul Jalil. Kesempatan yang baik sekali lagi pada malam ini kita direzekikan untuk menyambung semula silaturahim, dan seterusnya mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini satu dua perkara memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Ayah ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, ada satu peristiwa besar yang diabadikan di dalam seluruh kitab-kitab sirah, dan peristiwa besar sudah pun diabadikan di dalam rentetan sejarah. Bahkan peristiwa besar ini Allah Jalla wa'ala terlebih dahulu merakamkan ia di dalam Al-Quran. Apabila kita merujuk di dalam suratul Fath, surah yang ke-48, berada pada juzuk yang ke-26, muka suratnya 511, mempunyai 29 ayat. Posisi kedudukan ayat Al-Quran ini di dalam mushaf adalah sebelah kanan halaman ayat paling atas sekali. Ayat 1 dan 2 memberikan kepada kita makna yang cukup besar, dan insya-Allah sama-sama kita amati dan mengambil manfaat daripada makna tersebut. Sebelum kita bercerita dengan lebih jauh akan peristiwa besar ini, 2 tahun sebelum daripada peristiwa ini berlaku, iaitu pada hari Isnin di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama sekurang-kurang 1,400 orang dalam kalangan sahabat
yang mereka ini terdiri dalam kalangan orang-orang muhajir dan ansar, orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan orang Madinah sendiri sebagai penduduk tempatan. Disebut peristiwa ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, nomor hadis 1524, ataupun di dalam Fathul Bari nomor hadis 4151 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dengan satu tujuan. Baginda bersama 1.400 orang yang lain berangkat dari Madinatul Munawwarah menuju ke Makkah Al-Mukarramah dengan satu tujuan, yaitu untuk menunaikan ibadat umrah. Sebelum keberangkatan baginda ini, terlebih dahulu baginda bersama dengan 1.400 orang ini menuju ke satu tempat namanya Dhu Al-Hulaifah. Dhu Al-Hulaifah, nama ni kurang komersial sikit dan tak ramai orang tahu di mana tempat yang bernama Dhu Al-Hulaifah. Nama popular bagi Dhu Al-Hulaifah adalah Masjid Bir Ali. Dan bila sebut Masjid Bir Ali, orang yang pernah melaksanakan haji maupun umrah, mereka pernah berada dan pijak kaki di Masjid Bir Ali, kerana ia menjadi salah satu di antara 4 tempat miqat yang disebut oleh baginda dalam hadis yang kita sebut tadi. Nombornya 1524 bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Pertama, Masjid Bir Ali yang merupakan tempat miqat, niat ihram bagi seluruh penduduk Madinah wa haulihi, dan orang-orang yang berada di sekitar dia. Kita yang naik pesawat bertolak dari KLIA menuju ke lampangan terbang Madinah Al-Munawwarah, 8-9 jam kita sampai. Selesai, kita duduk di Madinah kurang lebih 3 atau 4 hari. Ketika nak melaksanakan umrah menuju ke Makkah, dari hotel kita, sama ada Ritaj, Continental, Zamzam, Movenpick dan sebagainya, mana pula kita duduk di Madinah ni, kita akan pergi naik bas menuju ke Masjid Bir Ali. Dulu masjid ni kecil Sekarang ini Masjid Bir Ali sekurang-kurangnya boleh menampung sejumlah 5.500 jemaah dalam satu masa. Ada satu menara tinggi sekitar ketinggian 63 ke 65 meter tingginya menara tu. Ada 4 atau 6 penjuru speaker. Apabila muazzin Bilal, yang kita sebut Bilal, yang bertugas di Masjid Bir Ali ini melaungkan azan, suaranya sampai ke Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwarah dengan jarak 14 km lebih. Di sini ada satu sunnah. Sekiranya kita muazzin atau Bilal dalam bahasa Melayu, kerana kita menisbahkan kepada perbuatan yang dibuat oleh Bilal, maka kita sebut Bilal orang yang melaungkan azan. Tapi di sisi bahasa linguistik, bahasa Arab adalah muazzin, orang yang melaungkan azan. Suaranya kena kuat, kerana sejauh mana suaranya sampai didengar oleh manusia, sejauh itulah pahala ditulis untuk dia. Allahu Akbar. Baginda
sampai ke Masjid Dhu Al-Hulaifah ataupun Masjid Bir Ali ini, membersihkan diri, solat sunat, memakai ihram, niat dan sebagainya. Kemudian baginda berangkat menuju ke Makkah bersama dengan 1,400 orang yang lain, yang Madinah pada waktu itu ditinggalkan oleh baginda kepada satu kabilah Arab yang namanya Bani Makhzum. Hak lain semua ikut Nabi. Perjalanan yang ditempuh oleh baginda bersama 1,400 orang sahabat ni, kata Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, sekurang-kurang memakan masa 9 malam dan 10 hari. Allahu Akbar. Jarak di antara Makkah nak sampai dari Madinah tu, jaraknya sejauh 425 km. Sama sebiji rumah saya Puncak Alam, balik kampung saya Kota Baru, ngam-ngam sampai 425.5 km. Oh, kita naik kereta lah habis anak beranak. Kemudian ada highway baru pula. Oh, makin cepat perjalanan. 6 jam sampai dah. Oh, sampai pula sakit belikat. Sakit belikat apa berhenti dah Gua Musa minum kopi. Kemudian naik kereta tu pasang aircon sepanjang-panjang jalan, tak buka apa tingkat. Selesa yang amat lah. Aircon nasib baik ada nombor 4 maksimum. Kalau 5 kita pula selesa. Tu pun sampai 6 jam. Allah, sakit belikat. Ngam-ngam sampai subuh. Semayang subuh, tidur muka letih. Bangun-bangun nuh dekat asar ni. Oh, penat boh bawa kereta ni. Dengan jarak yang sama, ayah dan ibuku sekalian, sejauh 425 km ditempuh oleh baginda selama 9 malam 10 hari. Allahu Akbar. Kalau hari ni lah Saudi buat sunnah ni sama seperti dulu. Siapa nak buat umrah, buat haji, jalan kaki dari Madinah sampai ke Mekah. Pakai mati gitulah buat kita. Subhanallah, dahsyatnya pengorbanan baginda para sahabat. Setelah melewati perjalanan sejauh 400 km lebih kurang, rombongan baginda ini ditahan oleh perwakilan dari Quraisy musyrik di satu tempat namanya Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah. Baginda berjalan ni ramai. Berjalan ramai ni biasalah. Orang tua ada, kanak-kanak ada, wanita ada, orang muda ada, orang tak kuat ada, macam-macam lah. Jadi perjalanan oleh kerana melalui tempoh masa yang lama, maka di padang pasir adalah tempat permainan orang-orang Arab, kerana padang mereka adalah padang pasir. Hum la'ibuna fis sahara, mereka bermain, pentas mereka adalah padang pasir. Maka ada orang yang bertugas atau saja-sajalah dia berjalan pada pasir, dia jumpa barang-barangan yang jatuh dan sebagainya, dia kutip punya kutip, sama ada buat balik semula ke Mekah atau buat balik semula ke Madinah, dia kumpul satu tempat. Bila dia iklan, dia isytihar siapa yang ada barang ataupun kehilangan barang, jatuh barang dan sebagainya, orang pakat bagi tengok. Oh, ni saya punya, dia ambil. Ni beg saya, dia ambil. Hak ni barang saya, dia ambil. Ambil tu sambil dia bagi upah. Kerana apa? Sebagai balasan kebaikan, kamu telah buat kebaikan untuk aku. Itu perangai orang Arab ni. Termasuk yang berada di padang pasir adalah orang yang diutus oleh seorang laki-laki bernama Abu Sufyan. Waktu ni tahun 6 Hijrah, Abu Sufyan, jawatan dia di Mekah adalah Raisul Wuzara, Perdana Menteri. Orang paling berkuasa nombor 1 dia tahun 6 Hijrah. Bila sampai ke telinga dia, perwakilan datang. Nuh di padang pasir tu, Muhammad dengan rombongan yang cukup ramai
Aku yakin jalan yang dia lalui adalah menuju ke Mekah. Bolehlah kamu bersiap siaga kalau Muhammad datang untuk menyerang kamu. Oleh kerana orang Arab ni, kalau dia nak berperang, dia akan utus surat dulu, bersetuju dengan satu tarikh, masing-masing akan mempersiap-siagakan angkatan tentera, baru mereka bertemu di suatu tempat. Tapi oleh kerana datang ni on the spot, tak rancang dan sebagainya, maka kami tak bersedia, kata Abu Sufyan. Maka salah satu cara taktikalnya adalah dia hantar 4 orang perwakilan Quraisy musyrik tidak beriman untuk tahan dan sekat rombongan Muhammad di suatu tempat namanya Al-Hudaybiyah. Dahsyat ni. Nabi ni mari datang ke Mekah sejumlah 1,400 orang. Yang nak tahan rombongan Nabi ni 4 orang. 4 orang yang nak tahan. Power tak power Quraisy ni nak tahan seramai tu manusia, 4 orang dia hantar. Dan yang dia hantar 4 orang bukan calang-calang. Al-Imam Muslim menyebut di dalam sahihnya nama satu persatu yang dihantar oleh Abu Sufyan, semua power-power. Yang 4 orang ini diketuai oleh seorang laki-laki namanya Suhail ibnu Amr. Allahu Akbar. Dia antara manusia yang cukup orang takut bila sebut nama dia di Mekah. Suhail ibnu Amr, ketika peristiwa hijrah, dia tambak, dia ikat anak-anak dia di dalam rumah. Demi Allah, aku tidak benar pun seorang dalam kalangan anak aku ikut Muhammad. Demi Allah, aku tak benar. Dia ikat, dia tambak anak-anak dia dalam rumah. Dia tak benar ikut Nabi dalam peristiwa hijrah. Siapa di kalangan anak aku yang ikut Muhammad, aku pancung kepala dia. Yang dia nak pancung tu anak sendiri, bukan anak orang. Dahsyatnya dia, kalau anak dia ikut Muhammad, aku pancung kepala anak aku. Oh, dahsyat. Dia ni disebut dalam sejarah anti-Islam, cukup kuat. Bukan anti-vaksin, anti-Islam. Kemudian pula Allah kalau sebutlah nama Muhammad depan dia, oh nasib. Orang seperti ini dihantar oleh Abu Sufyan, tahan dan sekat rombongan Nabi. Kata Imam Muslim, sekurang-kurang rombongan baginda ini ditahan selama 3 hari. 3 hari. Sampai sudah dia tak bagi masuk ke Mekah. Ringkas cerita, apabila dia sampai di satu tempat nama Dhu Al-Hulaifah tadi, baginda bertolak. Kemudian dia sampai satu tempat namanya Al-Hudaybiyah. Dia tanya Nabi kita, Muhammad, kamu datang ramai-ramai ni, kamu nak apa? Maka Nabi sebut, kedatangan rombongan kami adalah aman, kerana kedatangan ini adalah kedatangan untuk melaksanakan ibadah, iaitu umrah. Dia kata tak boleh masuk. Nabi sebut pada dia, kami nak 3 hari sahaja. Kami selesai urusan kami di Mekah, aku berjanji jaminan keselamatan, keamanan, kami balik. Dia kata tak boleh masuk. Dalam satu riwayat yang tidak dapat dipastikan kesahihan dia, ada di kalangan sahabat tawar ganjaran. Gini yang mudah, bagi kami masuk, aku bayar dengan satu nilai. Gitulah ibarat. Kamu nak unta ke, nak habuan ke, nak duit ke, nak apa, kamu sebut satu nilai, aku bayar, kami masuk, settle, kami balik. Dia kata tak boleh masuk. Sehinggalah 3 hari dia tak benar. Tak 3 hari. Dan akhirnya situasi atau peristiwa ini membawa kepada satu perjanjian yang cukup popular, yang masing-masing dalam kalangan kita belajar lama dah. Namanya As-Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah.
perjanjian ni, kata Umar ibn al-Khattab, demi Allah perjanjian ni berat sebelah. Dalam perjanjian ni, yang kita semua sedia maklum, ayah dan ibuku sekalian, ada 5 teras yang utama. Pertama, gencatan senjata 10 tahun. Tidak boleh membunuh ataupun dibunuh ataupun mengacah-ngacah untuk berlakunya peperangan, tak boleh. Selama mana gencatan ni 10 tahun. Tidak dibenarkan membawa senjata. Sama ada orang-orang Mekah masuk Madinah ataupun orang Madinah masuk ke Mekah, dengan syarat senjata tersebut bersarung dan tidak dikeluarkan daripada sarungnya. Yang kedua, teras perjanjian. Anak-anak kami orang Mekah, kata dia, sekiranya keluar dari Mekah menuju ke Madinah tanpa izin mak ayah dia, anak tu wajib orang Madinah kena hantar balik semula ke Mekah. 2. Yang ketiga, sekiranya anak-anak orang Madinah keluar dari Madinah menuju ke Mekah tanpa izin mak ayah dia, anak tu tak perlu hantar balik. Kalau bahasa kita jahat kita sebut, pala otak perjanjian ni. Sedak gamuk. Anak kita dia tak hantar, anak dia suruh hantar balik. Umar dari awal lagi tak setuju dengan perjanjian ni, tak setuju. Yang keempat, mana-mana kabilah Arab, baik dalam kalangan Quraisy maupun geng-geng Muhammad, boleh berpakat dengan mana-mana kabilah Arab yang ada, dengan syarat kabilah tersebut tak boleh nak membantu dalam peperangan sekiranya berlaku, tak boleh. Dan yang kelima, ni mari ramai-ramai ni nak buat umrah dah. Nak buat umrah. Minta maaf, mari pula sekali lagi tahun depan. Tahun ni macam mana pun tak benar masuk, sampai sudah tak benar. Padahal jarak antara Hudaibiyah nak masuk ke Mekah tak jauh dah, 22 km lagi. Yang Nabi berjalan tu 9 hari tu 400 km lebih dah. Bagilah sikit lagi nak masuk, bukan jauh sangat, tak bagi, sampai sudah tak bagi. Nak mari pula sekali lagi tahun depan. Allahu Akbar. Sebelum perjanjian ini ditulis, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melantik Ali karramallahu wajhah untuk menulis ataupun sebagai katib, penulis kepada perjanjian. Al-Imam Al-Bukhari sebut di dalam sahih dia nombor hadis 1778. Ali ni dia cari satu lauhah. Kalau bahasa kita lauhah ni dia papan putih. Papan putih besar tu dia panggil lauhah. Ataupun satu lagi khubus, orang Arab dia makan roti yang besar tu. Roti yang besar dia bakar tu, atau dia panggil mulawwah. Maksudnya sesuatu yang terbentang. Ali dia cari sesuatu yang terbentang untuk dia tulis perjanjian. Maka Nabi sebut kepada Ali, uktub ibda bismillahirrahmanirrahim. Ali, tulis perjanjian ini dimulai dengan kalimah yang mulia, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Suhail ibnu Amr yang menjadi ketua kepada perwakilan yang diutus oleh Abu Sufyan, ketika dia tahu dan dia tengok Nabi suruh menulis sedemikian, kata dia, wallahi ya Muhammad ana la uwafik. Muhammad, kamu suruh Ali tulis ni aku tak setuju. Sebaliknya kata dia, ibda, dimulai perjanjian ini dengan kalimah bismikallahumma. Kalau nak tulis, kata dia, tulislah dengan namamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak iktiraf di sisi kami, sama sekali tidak. Orang-orang musyrik, masalah dia satu ya masalah dia. Dia percaya pada Tuhan. Dia percaya pada Tuhan. Allah ni dia percaya. Tapi dalam dia percaya, dia syirik.
dia associate, dia syirikkan Allah, dia jadikan second dan third party pula ada sembahan yang lain. Betul Allah sebut dalam ayat yang lain, Muhammad, wala in sa'altahum, kalaulah kamu tanya kepada mereka yang tidak beriman, kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau kamu tanya mereka yang tak beriman ni, siapa yang mencipta langit bumi ni, mereka akan kata, pasti mereka kata Allah. Bukan setakat kata, mereka bersumpah pun dengan nama Allah. Tapi yang mereka tak terima adalah sifat Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Macam mana nak terima? Dia sembah berhala, dia minta sesuatu, murah rezeki, cari berhala. Orang menikah tak ada anak, cari berhala. Panas terik cuaca suruh turun hujan, cari berhala. Nak musafir, nak keluar dari Makkah, kalau lah ada halangan di jalanan, minta doa dengan berhala. Di dalam riwayat Al-Imam Darul Qutni, Al-Baihaqi dan sebagainya, dengan isnad yang tidak berapa kuat, sekurang-kurang di Mekah pada waktu itu ada sejumlah 360 berhala. Allahu Akbar. Digantung di tempat yang mulia Kaabah. Tawaf bukan keliling ritual ibadat kepada Allah, tidak, tetapi tawaf menghormati, menundukkan diri dan mengabdikan diri kepada berhala. Kami tak terima. Nak tulis bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Umar sekali lagi dia tengok kecil besar jadi ni. Nabi ni kata, tak apa wahai Umar, baik Suhail, aku setuju, tulis Ali. Ali tulis mula bismikallahumma. Kemudian kata baginda, as-sulh, perjanjian ini, baina Muhammad Rasulillah wa sairal Quraisy. Ali tulis pula yang kedua, perjanjian ini di antara Muhammad Rasul utusan Allah dan wasairal Quraisy, seluruh puak-puak Quraisy. Bila Suhail sekali lagi dia dengar perkataan tu, sekali lagi dia sebut kepada Nabi kita yang mulia, wallahi ya Muhammad ana la uwafiq, demi Allah Muhammad, aku tak setuju dengan kata-kata yang kamu sebut. Sebaliknya kata dia, kalau nak tulis, uktub, Ali tulis as-sulh baina Muhammad ibnu Abdillah wa sairal Quraisy. Kalau nak tulis perjanjian ini antara Muhammad anak kepada Abdullah dan sekalian orang-orang Quraisy. Kami Muhammad, kami tak iktiraf, sama sekali tak pernah iktiraf kamu Nabi atau Rasul, tak pernah iktiraf. Dan kalau kami iktiraf kamu, perjanjian ni tak perlu, kamu boleh masuk ke Mekah. Di sisi kami, kamu tidak lebih hanya seorang anak laki-laki kepada seorang laki-laki yang namanya Abdullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang dia berhadapan tu dengan Nabi, yang Nabi ni bukan setakat atas muka bumi ni, dalam kubur esok-esok kita sebut nama dia. Di antara, kata Al-Imam Al-Bukhari, soalan yang Tuhan tanya, man nabiyuka, malaikat tanya kita di dalam kubur ni, nama Muhammad yang kita sebut di atas muka bumi dulu, dalam kubur tu malaikat tanya, siapa Nabi kamu? Allahu Akbar. Muhammad yang ada depan Suhail ibn Amr, bukan gelaran Nabi dan Rasul itu manusia yang bagi, tidak, sama sekali tidak. Jawatan dan pangkat itu sama sekali tidak bertanding dalam pilihan raya, tidak. Yang lantik, yang anugerah, yang kurniakan adalah Allah Jalla wa'ala. Nabi kata, tulislah. Allahu Akbar. Umar ibn al-Khattab di dalam syarah kepada hadis ni,
Bila perjanjian itu ditulis seperti itu, kemudian ditulis 5 perkara di bawahnya, Umar datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, "Ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum ala batil? Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar?" Wahai Rasulullah, bukankah kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah? Nabi kata, ya, betul, kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah. Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar? Bukankah dalam kalangan kita yang mati dalam medan peperangan syahid masuk syurga, mereka mati masuk neraka? Ya Umar, betul, kita masuk syurga, mereka masuk neraka. Ala ma nu'ti daniyatana fi dinina. Dah kalau betul, kenapa kita perlu kurangkan agama yang kita ada untuk tunduk pada mereka? Hayya narji', marilah kita balik. Falamma yahkum Allahu bainana wa bainahum. Allah pun tidak ataupun belum putuskan apa-apa di antara kita dengan mereka, marilah kita balik. Nabi ni dia tengok Umar marah, bukan setakat Umar, kalau kita pun marah. Dia tengok Umar ni marah. Nabi sebut pada Umar, "Ya ibnal Khattab, wahai anak kepada Al-Khattab." Allahu Akbar. Di sini ada psikologi Nabi. Kalau sahabat kita, member kita datang pada kita, tiba-tiba dia marah-marah, panggil nama dia, dinisbahkan kepada ayah dia, nama Umar Ibnul Khattab. Umar anak lelaki kepada Al-Khattab. Panggil gelaran tu nisbah pada ayah dia, ya ibn Al-Khattab, wahai anak kepada Al-Khattab. Allah, bila diletakkan nama, dinisbah pada ayah, dia mengingatkan kita kepada keluarga kita lah. Seakan-akan Nabi nak sebut, sabar Umar, ingat keluarga kamu, orang-orang yang kamu sayang, jangan marah. Gitu. Nabi ni psikologi sungguh power. Inni Rasulullah, jangan bimbang Umar, aku ni Rasul Allah yang lantik, jangan bimbang. Walan yudayyi'ani Allahu abada, Allah sama sekali tidak akan sia-siakan aku, jangan bimbang wahai Umar. Tapi sebagai sifat manusia, fitrah manusiawi ni, macam mana pun kita akan rasa Allah tak boleh setuju perjanjian ni, berat sebelah, tak payahlah setuju. Gitulah ibarat fitrah manusia. Oleh kerana baginda sebut begitu, bukan dia tak puas hati, tetapi dia rasa, Allah, kenapalah setuju dengan perjanjian. Dia pergi kepada Ali, dia pergi kepada Abu Bakar, dia sebut benda yang sama. Ya Aba Bakrin, alasna ala haqqin wa hum ala batil? Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar? Wahai Abu Bakar, bukankah kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah? Ya, Abu Bakar kata, ya Umar, betul, kita di pihak yang benar. Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar? Kalau kita mati dalam medan peperangan, kita syahid, masuk syurga, mereka masuk neraka. Ya, aku tahu Umar, betul. Dah kalau kamu tahu, ala ma nu'ti daniyatana fi dinina, kenapa agama kita ni dikurangkan supaya tunduk pada mereka? Hayya narji', marilah kita balik, kata dia. Falamma yahkumallahu bainana wa bainahum, Allah belum putuskan apa-apa antara kita dengan mereka, mari kita balik. Akhir sekali Nabi tetap balik, dan Nabi juga bersetuju dengan perjanjian ni. Datang sekali lagi tahun depan, yang dinisbahkan umrah itu sebagai umrah qada. Dalam tempoh perjanjian 10 tahun gencatan senjata, pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, ketika sampai ke telinga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila ada dalam kalangan kabilah kecil Arab yang berada di Makkah, iaitulah kabilah Bani Khuza'ah, di kalangan mereka ramai yang masuk Islam secara senyap-senyap, masuk di dalam tempoh gencatan senjata 10 tahun. Maksudnya
Tidak ada pembunuhan, tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang membunuh. Peperangan tidak ada 10 tahun. Apabila sampai ke telinga orang musyrik di kalangan Bani Khuza'ah memeluk Islam secara diam-diam ni, apa yang mereka buat? Dalam satu riwayat disebut ada satu lagi kabilah Arab yang lain namanya Bani Bakar, yang dulu kabilah ini terdiri dalam kalangan orang-orang pembunuh upahan dan perampok. Mereka bayar dengan satu nilai. Cari yang masuk Islam tu sekurang-kurangnya dalam riwayat 20 orang Islam yang tidak bersalah dalam kalangan Bani Khuza'ah dipancung kepala mereka kerana memeluk Islam. Allahu Akbar. Baru tahun kedua perjanjian, sampai berita ni pada Nabi, menyirat darah, jangan cerita. Sahabat tengok wajah Nabi, ihtamarrat aina, mata Nabi jadi merah. Wa ala sautuhu ka'annahu qa'idul jaish. Suara Nabi pada waktu itu seakan-akan seperti panglima di dalam medan ketenteraan yang sedang memberi arahan kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Allahu Akbar. Kita berjanji molek-molek 10 tahun, tiba-tiba di kalangan orang-orang yang memeluk Islam ada yang dibunuh. 10 Ramadan tahun 8 Hijrah, 2 tahun setelah perjanjian dibuat, Nabi angkat satu rombongan tentera. Nabi kerah seluruh penduduk Madinah, termasuk di kalangan orang-orang Arab Badui, mari bersama dengan aku. Jangan seorang di kalangan kamu tertinggal, mari bersama dengan aku. 10 Ramadan bertolak sampai ke Mekah, 20 Ramadan tahun ke-8, 10 hari. Apabila Abu Sufyan melihat kedatangan Nabi, dia jadi takut dan gerun. Sehingga apabila baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah, Nabi tengok Abu Sufyan bersama beberapa orang yang lain melarikan diri masuk ke dalam rumah, kunci rumah tersebut, kemudian duduk diam-diam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Sufyan bersama orang-orang yang mengikuti dia lari masuk ke dalam rumah. Sebelum baginda masuk, Allah menurunkan ayat di dalam suratul Fath, ayat pertama dan kedua. Kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah membuka satu kota kepada kamu dengan pembukaan yang mubin. Kamu melihat, menyaksikan kota ini dibuka. Wa yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Nabi ulang-ulang sambil naik unta membaca ayat-ayat ini, masuk terus ke dalam Makkah. Allahu Akbar. Ketika baginda lihat Abu Sufyan, dia lari masuk ke dalam rumah dia. Dalam riwayat Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, baginda menyatakan bahawa man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa-siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, sekali-sekali dengan dia, jangan bimbang, dia berada dalam jaminan keselamatan. Allahu Akbar. Kita fikir secara logik, Nabi datang ini sebagai comeback dan ingin membalas dendam serta menuntut keadilan di atas kematian 20 orang yang tidak bersalah. Di sisi mata kita, Nabi masuk ke dalam Mekah, Nabi perintahkan seluruh pintu-pintu Mekah ditutup, dikawal rapi, jangan biarkan seorang pun keluar daripada tempat ini. Hatta wasala ila batnil wadi, sehingga unta baginda sallallahu alaihi wasallam sampai dan berhenti di satu tempat. Nama tempat tersebut adalah batnil wadi, perut kepada lembah. Di mana tempat ni? Perut kepada lembah terletak di antara Safa dan Marwah. Kita selesai tawaf 7 pusingan, lampu hijau kita keluar sebelah kanan nak sa'i antara Safa Marwah. Yang sejauh perjalanan sa'i itu satu hala sekurang-kurang 758 meter. Kemudian kita mulai dengan berjalan kaki sampai di satu area kita disunnahkan lari-lari anak bagi orang laki-laki.
menunjukkan syiar ibadah ini boleh dilakukan, bahkan orang melakukan dengan bertenaga, lari, itu sunnah. Sampailah di pertengahan, di atas tu dia ada satu garisan, tak silap saya, ataupun dia tulis dengan perkataan wusta ataupun wasat, pertengahan. Di antara Safa dan Marwah, pertengahan itulah namanya Batnil Wadi. Di situ baginda kumpulkan semua manusia yang ada di Makkah. Ramai, penuh manusia ni duduk depan Nabi, penuh. Sehingga ada satu tempat namanya Munakh. Munakh maksud dia adalah parking lot, tempat parking. Tempat parking kenderaan, unta-unta, himar, kuda dan sebagainya. Tempat parking unta ni pun penuh manusia duduk. Dan waktu itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah 8 hijrah. Allahu akbar. Semua duduk depan Nabi tanpa kecuali seorang pun, tak boleh lari. Pintu-pintu sudah dijaga, sama sekali tidak boleh keluar. Baginda yang mulia, antara isi khutbah yang baginda sebut, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad adhhaba ankum ubayyatal jahiliyah, sesungguhnya Allah telah pun melepaskan kamu daripada cengkaman jahiliyah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innaman nasu rajulan, sesungguhnya manusia terbahagi kepada dua kelompok. Birrun taqiyun karimun ala rabbih. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka bertakwa dan mulia mereka di sisi Tuhan. Wa fajirun hayyinun syaqiyun ala rabbih. Kelompok kedua adalah orang-orang yang kekal melakukan dosa, kezaliman dan hina mereka di sisi Tuhan. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai habis ayat. Hujung sekali Nabi tanya, dua kelompok ni nak duduk mana? Adakah kamu berhajat nak masuk kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua yang kamu sedang duduk pada hari ini? Demi Allah, apabila mereka takutlah tentera Muhammad ni, nak lari pun tak boleh. Tolonglah Muhammad, jangan tawan kami, jangan bunuh kami, jangan penjarakan kami, jangan pisahkan kami dan anak-anak, jangan keluarkan kami dari tempat kediaman, jangan halau kami tak tahu nak pergi mana. Ada satu kata-kata Nabi yang menyebabkan runtuh dan runtunnya jiwa manusia. Allahu akbar. Nabi tengok orang ni pakat takut. Takut-takutlah mereka diapa-apakan oleh Nabi. Kata baginda, idhabu wa antum tulaqqa. Pergilah kamu, jangan takut. Kamu semua dibebaskan. Dalam riwayat yang lain, idhabu wa antum hurrun. Hari ini kamu semua dimerdekakan. Pergilah, tak ada masalah. Baliklah ke rumah masing-masing. Kehilangan 20 orang yang masuk Islam dalam kalangan Bani Khuza'ah, Allah ganti pada hari itu seluruh penduduk Mekah masuk Islam di depan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini Allah abadikan, bahkan disebut di dalam Sahih Ibnu Hibban, di dalam sahihnya, daripada riwayat Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an dengan isnad yang cukup sahih. Bahkan hadis ini disebut mutawatir. Allahu akbar, hari itu hadza yaumun fath, itulah hari pembukaan kota Mekah. Apabila Islam membuka kota-kota selepas daripada itu, maka peristiwa tersebut dinamakan dengan futuhat, pembukaan. Kesimpulan daripada kisah ini, ayah dan ibuku sekalian, tokoh yang pertama kita sebut dalam kalangan Quraisy namanya Suhail ibnu Amr. Dia menyirap dengan Nabi ini, jangan cerita. Kerana peristiwa ni dia masuk Islam. Allahu akbar. Bahkan dia menjadi pengikut setia kepada Nabi. Bahkan dia melaksanakan haji sekali dengan Nabi. Khutbah 8 hijrah dia dengar, khutbah 9 hijrah dia dengar. Selesai Nabi SAW melaksanakan haji, Nabi bertahallul. Kita gunting rambut tak bertahallul.
Rambut yang jatuh tu, Allahu Akbar, dialah satu-satu dia kutip rambut Nabi. Kata dia, demi Allah, pemilik kepada rambut ni orang yang paling aku benci atas muka dunia ni. Demi Allah, hari ni dialah orang yang paling mulia dan paling aku kasih. Allahu Akbar. Tokoh yang kedua namanya Abu Sufyan. Dalam riwayat yang tidak dipastikan kesahihan dia, waktu dia masuk Islam, di dalam peristiwa Fathul Makkah ini, umur dia 98 tahun. 98 tahun. Dan dia di antara orang yang paling lama lawan Nabi, yang tak setuju dengan Muhammad. Paling lama. Kerana seangkatan dengan dia Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Habis dah, mati belaka dah. Dia hidup pada tahun 8 Hijrah masih. Allahu Akbar, lamanya lawan Nabi. Di hujung usia baru ikut Muhammad masuk Islam. Allah muliakan Abu Sufyan. Masuk Islam tu satu hal. Dulu Muhammad yang dia benci, sekarang Muhammad tu jadi menantu dia. Allahu Akbar. Salah seorang isteri Nabi, di dalam riwayat yang sahih, namanya Ummu Habibah. Nama sebenar dia Ramlah binti Abi Sufyan. Allahu Akbar. Adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pula nikah dengan Nabi. Yang Abu Sufyan lawan Nabi ni start daripada usia muda dia sampai dia tua. Akhirnya Allah jadikan Nabi itu menantu dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kisah ini memberi pengajaran yang terlalu besar kepada saya dan kita semua. Dan mudah-mudahan kita hargai keislaman yang ada pada diri kita sehingga akhir hayat. Kita akan berjuang untuk menjaga dan mengekalkan akidah kita, sehinggalah kita dikafankan oleh manusia yang lain. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.